Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat muslimin muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sambung semula pengajian dan pembacaan kitab Safinatun Najah kita, yang mana sebelum ni kita buat pada setiap hari Rabu pada waktu pagi. Dia ada beberapa kekangan lah, banyak kali kita tak dapat nak kita tangguhkan sementara waktu hari itu. Di sekarang kita sambung semula insya-Allah pada bulan Syawal ini. Dan kita sambung di muka surat yang ke-11, muka surat 11 pada kitab kita. Jadi hari ini bab yang pertama daripada bab taharah. Selepas daripada kita bincang tentang tanda-tanda baligh, alamatul bulugh, tanda-tanda baligh. Jadi hari ini kita sambung pada bab yang pertama, bab at-taharah. Kitab at-taharah adalah kitab yang biasa kitab pertama lah. Sebelum kita masuk pada kitabus salah, dalam bahagian rubu' ibadat ni, kitab taharah adalah kitab yang pertama. Yang kalau kita tengok kebiasaannya para ulama kita dalam mengarang kitabut taharah ni, ada sebahagian yang memulakan dengan menyebut tentang pembahagian air, sebab air adalah alat kepada taharah, dan taharah bersuci adalah syarat untuk masuk ke dalam ibadat solat. Ada sebahagian susunan berbeza-beza lah. Cuma kitab Safinatun Najah kita ni, Tuan Syekh kita mulakan dengan al-istinja. Jadi hari ini kita akan masuk perbincangan yang membincangkan tentang syarat-syarat bagi istinja dengan batu. Syarat-syarat yang akan menjadikan sah bagi proses istinja dengan batu. Dan la'alla boleh jadi asbab kepada Tuan Syekh mulakan dengan istinja terlebih dahulu, sebabnya proses dia bersuci, membersihkan al-istinja ni, kita bersihkan kemaluan daripada najis yang keluar itu. Pada situasi biasa disunatkan untuk dimulakan sebelum daripada perbuatan wuduk, sebelum daripada berwuduk. Baik, yang pertama kita ambil sikit faedah daripada rujukan ataupun kitab-kitab yang lain dulu. Pertama kita sebut tentang al-istinja. Istinja ni adalah kata yang am, kata nama yang am, melibatkan penggunaan air ataupun penggunaan batu. Batu di sini maksudnya dan yang sama sifat dengan dia lah, bukan khusus kepada batu semata-mata. Bila sebut istinja, maksudnya membersihkan kemaluan, kubul dan dubur daripada najis yang keluar itu, sama ada dengan menggunakan air ataupun sama ada kita menggunakan batu dan yang sewaktu dengan dia. Begitu juga ada dua lagi kalimat lain ataupun nama lain yang biasanya digunakan untuk merujuk kepada proses istinja ni. Al-istijmar. Istijmar ni khusus direct lah, merujuk pada batu. Al-jamrah ni batu kan. Jadi al-istijmar, kita merujuk pada proses membersihkan kemaluan kita daripada najis yang keluar itu dengan menggunakan batu. Dan satu lagi kalimah lain yang biasa juga digunakan, al-istitabah. Al-istitabah daripada perkataan at-tib. At-tib ni maksudnya wangi, bersih. Ini kita menuntut, ini kita membuat sesuatu yang akan membersihkan diri. Ini merujuk kepada perbuatan
istinja juga, merujuk kepada perbuatan istinja. Jadi hukum istinja ni, pertama hukum istinja ni wajib lah, wajib. Hukumnya wajib. Cuma para ilmuwan kita bincang, adakah wajibnya itu wajib yang segera ataupun wajib yang boleh ditangguh. Dia panggil al-wujub ataupun al-wajibu 'alal fawri. Wujub, kewajipan itu mesti dilaksanakan segera, tak boleh tangguh. Ataupun al-wajib 'alat tarahi, wajib yang boleh ditangguhkan. Maksudnya boleh kita biar asat dulu, asat lagi baru kita buat. Jadi pada segi hukum wajibnya itu disebut kewajipan istinja ini bukanlah 'alal fawr, bukanlah kewajipan yang segera. Maksudnya selepas daripada dia selesai qada hajat itu, boleh jadi dia boleh biak dulu dan dia tangguh sampai satu tahap. Ni biasanya kita rujuk pada situasi orang musafir lah. Dia sampai pada satu tempat nanti, ketika dia nak solat, barulah menjadi wajib untuk dia segera membasuh ni, membersihkan. Jadi dari segi hukum asal dia tidaklah wajib untuk terus segera seseorang itu membasuh ataupun menyelesaikan, menyucikan kesan daripada qada hajat itu, tetapi boleh diberi ruang masa pada dia. Cumanya disebut illa, kecuali sekiranya dia bimbang berlaku berlumuran dengan najis. Dia bimbang, dia panggil at-tadammukh bin najasah. Adapun Imam Ibn Hajar guna perkataan, dia kata ketika kita bimbang najis itu berpindah daripada tempat keluarnya itu pergi ke tempat-tempat lain, kena baju kita, kena badan kita, ketika tu wajiblah untuk kita basuh dengan segera. Dan juga satu lagi, dia jadi wajib dengan segera ketika kita nak laksanakan solat lah. Sebab salah satu syarat sah solat, kita mesti bersihkan diri kita daripada najis. Jadi hukum dia wajib, berdosa kalau tak qada hajat. Kalau dah qada hajat tak basuh, terus pergi sembahyang, berdosa lah. Sebab apa? Dia sengaja memasukkan, melaksanakan ibadat dalam keadaan tidak melaksanakan syarat. Begitu juga sekiranya dia bimbangi najis itu berpindah, inda khasyati tanajjusi ghairi mahallihi, ketika dia bimbang najis itu berpindah ke tempat-tempat lain yang bukan tempat keluarnya, itu juga wajib untuk dia segera membersihkan dan melaksanakan proses istinja. Itu dari segi hukum secara umum lah, hukum istinja ini secara umum. Jadi yang dimaksudkan dengan istinja ini, yang dikatakan istinja, ta'rif istinja, ialah kita menghilangkan najis, izalatun najis, izalatu al-khariji an-najis. Seseorang itu melakukan perbuatan membersihkan sesuatu yang keluar daripada kemaluan, depan dan belakang, kubul dan dubul itu dia keluar najis. Ketika keluar sesuatu al-mulawwas, dan yang keluar itu pula dia bersifat dengan panggil apa, dia bukannya kering, mulawwas ni maksudnya basah lah, basah dan lembab ni. Jadi dia membersihkan sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur, dan yang keluar itu dia bersifat tidak kering, dia bersifat basah, mulawwas. Sama ada basah itu semata-mata cecair ataupun basah seperti najis lah, najis yang keluar, apa guna perkataan kita ni, tahi itu yang bersifat dengan sifat basah dan lembab ni, yang keluar daripada faraj, ini kemaluan depan dan belakang, sama ada menggunakan air ataupun menggunakan batu, sama ada menggunakan al-ma, ini air suci, air mutlak, ataupun membersihkan dengan menggunakan batu. Jadi perbuatan membersihkan kemaluan selepas daripada keluar sesuatu yang bernajis itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib sebagaimana yang kita bincangkan tadi. Dan alat untuk istinja ini, alat untuk seseorang tu sah istinjanya ada dua. Satu alat yang biasa kita guna, al-ma' lah, air. Yang kedua ialah alat al-hajar, batu. Cuma dari segi
ada susunan tartib, susunan afdaliyah dia panggil, susunan afdaliyah, susunan yang paling eloknya. Yang paling elok adalah kita menggabungkan al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Kita menghimpunkan di antara menggunakan air dan menggunakan batu. Itu yang paling afdal. Itu nombor satu lah. Ini yang ada ayat Quran yang memuji sahabat-sahabat Nabi SAW yang disebut innallaha yuhibbul at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Salah satu tafsir merujuk kepada orang-orang yang menggabungkan di antara batu dan juga menggabungkan dengan air ketika istinja. Dan sekiranya ingin berpada dengan salah satu, ini susunan yang kedua, maka airlah yang kedua afdal. Kalau nak berpada dengan salah satu, maka airlah yang paling afdal berbanding yang ketiganya, barulah batu sahaja. Jadi susunan dia, himpunan di antara air dan batu tu nombor satu. Yang keduanya, nombor dua, air. Yang ketiga adalah batu sahaja. Sekejap lagi barulah kita akan tengok dalam kitab kita ni kenapa Tuan Syekh terus masuk pada syarat batu. Syekh akan fokus kepada proses yang menggunakan batu semata-mata. Okey. Kemudian dari segi hukum bagi istinja ni, dalam kitab-kitab syarah kita boleh tengoklah, ulama-ulama kita bahagikan, mazhab Syafi'i ini bahagikan kepada ada 5 hukum. Ada ketikanya wajib, ada ketikanya sunat, ada ketikanya harus, ada ketikanya makruh, ada ketikanya haram. Perbuatan istinja ni dah disebutlah. Antara yang sebut ni adalah kitab Nailur Rajak, syarah Safinah juga Tuan Syekh kita sebut. Yang dikatakan wajib ni sebagaimana kita sebut tadi lah, wajib ketika hendak melaksanakan solat, ataupun wajib ketika kita bimbang najis itu akan merebak, akan berpindah kepada tempat lain daripada tempat keluarnya tadi. Yang mana wajib itu sekiranya yang keluar itu adalah najis lah. Sekiranya yang keluar itu adalah najis. Sunat istinja ni pada ketika sekiranya yang keluar itu bukanlah bukan bersifat basah ni. Diberi contoh sekiranya keluar benda yang jarang-jarang berlaku. Sekiranya keluar ulat yang hidup. Ulat yang hidup tu dia suci, dia tak najis lagi sebab dia bukan bangkai. Kalau keluar dan keluarnya dalam keadaan dia kering, disebut sunat kita basuh tempat keluar tadi, walaupun benda tu jarang berlaku. Ataupun sekiranya disebut dalam kitab-kitab rujukan kita sebut, kalau keluar itu najis yang kering memang kering macam dengan taik binatang, taik lembu, dan yang keluar sifat dia, kalau dia keluar tu kering betul, tidak ada sebarang lembapan, juga disebut tidak wajib dibasuh. Tidak wajib, cuma sunat untuk dibasuh sekiranya keluar begitu. Ataupun yang keluar itu ketulan batu, orang yang diuji dengan sakit, dia keluar batu yang kecil, dan orang kata dia kering, tidak ada sebarang lembapan, juga tidak diwajibkan basuh, cuma sunat untuk dia basuh. Itu hukum sunat. Adapun makruh, ni makruh basuh, makruh dia pergi istinja bila sekiranya dia keluar angin. Disebut dalam kitab Al-Imam Ibn Hajar, kitab Al-Minhajul Qawim, dalam syarah kepada Masail At-Ta'lim ni, Al-Imam Ibn Hajar sebut makruh. Bahkan dalam kitab-kitab rujukan syarah kepada Safinah juga sebut makruh seseorang itu membasuh kemaluannya dengan sebab keluar angin, walaupun ketika itu kemaluannya itu sedang berada dalam keadaan basah. Contohnya dia baru basuh dengan air, dia baru siram, dia baru sudah mandi, contohnya kawasan kemaluan itu masih basah, tiba-tiba keluar angin, dia kentut dan sebagainya, makruh dia pergi basuh. Sebab apa? Sebab ni semua bawa pada waswas, tidak ada tuntutan untuk seseorang tu melakukan perkara tersebut, syarak tak suruh pun. Jadi hukumnya makruh perbuatan tersebut. Begitu juga hukum haram sekiranya dia menggunakan
air yang dicuri, guna air yang curi ni jelaslah haram, cuma masih sah lah, sah dia punya bersuci tu sah, cumanya haram. Adapun sekiranya dia basuh daripada perkara-perkara yang tidak najis tetapi perkara itu dianggap mengganggu, seperti dia basuh disebabkan oleh ada peluh ataupun daki pada tempat kemaluan itu, adakah makruh? Tidak makruh, cuma hukumnya harusnya dibolehkan. Itu sikit sebanyaklah mukadimah kepada persoalan beristinja ni. Kita dah sebut tentang kalimat-kalimat yang berkaitan dengan kalimah istinja ni. Kita sebut al-istinja, al-istijmar dengan al-istitabah. Kemudian kita sebut dari segi ta'rif istinja itu, ini kita membersihkan kemaluan kita dengan sebab keluarnya najis daripada kawasan kemaluan depan dan belakang itu. Dan kita juga sebut hukum-hukum taklifi yang 5. Hukum yang 5 ni wajib, sunat, harus, makruh dan haram yang berkaitan dengan al-istinja, yang berkaitan dengan istinja. Baik, kita tengok yang kita sebut tadi, kenapa munasabahnya Tuan Syekh terus masuk kepada syarat untuk sah dengan batu, sebab Tuan Syekh fokus kepada yang kalau ingin berpada dengan batu. Kalau seseorang tu nak berpada dengan batu itu, ini syarat-syaratnya, 8 syarat sebagaimana yang disebut oleh Tuan Pengarang kita. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Kita baca satu, kita tengok terjemah satu, lepas tu baru kita akan huraikan insya-Allah. Fasal pada membincangkan mengenai syarat-syarat istinja dengan menggunakan batu. Yang ni dengan menggunakan batu semata-mata. Okey. Jadi ada 8 syarat dia. Syarat-syarat sah ini beristinja, bersuci, yang ini beristinja dengan menggunakan batu itu ada 8 syaratnya. Syarat pertama, ayyakuna bi thalathati ahjarin. Yang pertama, istinja adalah dengan menggunakan 3 betul batu. Itu syarat yang pertama. Kita baca dulu lagi baru kita terang. Kemudian syarat yang kedua, wa an yunqiyal mahalla. Yang kedua, hendaklah penggunaan batu itu, ini dalam terjemah sebut orang yang beristinja membersihkan tempat keluar najis, maksudnya proses istinja itu hendaklah membersihkan tempat keluar itu. Yunqiya al-mahal, maksudnya mestilah dibersihkan tempat keluar najis itu. Kalau tak selesai bersih lagi, mesti diteruskan mencari tambahan lagi, dari segi tambahan sapuan tadilah, tambahan batu tadi. Yang ketiga, wa alla yajiffan najisu. Syarat yang ketiga, najis tidak kering, najis masih belum kering. Najis masih belum kering. Itu syarat yang ketiga. Okey. Syarat yang ketiga, najis masih belum kering. Okey. Wala yantaqila, syarat yang keempat, wala yantaqila. Hendaklah najis itu tidak berpindah. Hujan lebat sini, kilat kuat. Hendaklah najis itu tidak berpindah dari tempat asal keluarnya. Wa alla yantaqila. Yang kelima, wala yatra'a alaihi akharu. Yang ni tidak yatra', maksud tara'a ni datang benda luar, datang benda luar. Sebut muncul ni maksudnya terjemahlah, perkataan terjemahan yang kita guna, pihak terjemah guna, tidak datang. Tara'a ni datang benda luar kena ke atas najis itu. Wa alla yatra'a alaihi akhar, benda yang lain di atas najis tersebut. Yang keenam, wala yujawiza safhatahu wa hashafatah.
hendaklah tidak melepasi najis itu tidak lepas, tidak lagi keluar daripada kawasan safhahnya, kita akan tengok, dan hasyafahnya. Yang ketujuh, wala yusibahu ma'un, tidak, najis itu belum terkena air. Wa antakunal ahjaru tahiratan, dan hendaklah batu-batu itu, ini ke-8, syarat ke-8, batu yang digunakan untuk istinja itu adalah suci daripada sebarang najis. Ini syarat 8 syarat untuk seseorang itu beristinja semata-mata dengan batu. Ini syarat yang 8. Mari kita tengok satu persatu insya-Allah syarat-syarat ni. Kita akan selesaikan hari ni lah insya-Allah. Yang pertama kita sebut tadi, syarat ini adalah syarat yang mesti dipenuhi sekiranya seseorang itu hanya ingin menggunakan batu semata-mata. Kalau dia nak guna batu semata-mata. Okey. Jadinya kalau dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap Jadi kalau dia nak guna batu semata-mata, barulah wajib syarat ini. Sekiranya syarat ini hilang salah satu, ketika itu tidak sah. Maksud tidak sah ni apa tak sahnya? Maksudnya tidak sah untuk dia gunakan batu. Wajib menggunakan air. Itu maksud syarat ni. Jadi syarat yang kata syarat yang 8 ni maksudnya sekiranya kita nak berpada dengan menggunakan batu semata-mata, 8 syarat ini mesti dipenuhi. Jadi kalau berlaku hilang ataupun tak cukup salah satu syarat, jadi tidak sah. Maksud tidak sah istinja dengan batu sahaja. Jadi apa maksud tidak sah istinja dengan batu sahaja ni? Maksud kena pindah lah. Kena guna air. Kena guna. Wajib ketika itu yata'ayyan al-ma'. Wajib kita menggunakan air. Dah tak boleh dah untuk digunakan batu. Ini maksud syarat yang 8 ni. Jadi yang dikatakan batu ni dengan batu sahaja. Yang dikatakan batu, sebab apa batu? Sebab itulah yang paling mudah lah untuk didapati pada situasi yang pada zaman sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi apa saja yang menyamai sifat dengan sifat-sifat batu itu, maka hukumnya boleh belaka digunakan. Syarat utama dia mestilah benda itu benda yang jamid ni, benda yang pejal lah, benda yang pejal. Bukannya cecair. Tak boleh guna minyak, tak boleh guna ayak mawar, tak boleh guna minyak atar lah. Sebab dia mestilah benda yang pejal. Dan bukan juga benda yang hancur. Kalau kata dia ambil ketui tanah tu, tapi ketui tanah tu bila kita pegang dia hancur, itu tak boleh lah. Sebab dia mesti benda yang pejal. Kemudian benda yang kesat, qali'in, dia jamid, benda yang pejal. Yang kena qali' ni maksudnya benda itu dia kesat, dia boleh untuk menyerap ataupun membersihkan najis. Jadi benda-benda yang licin tak boleh guna. Kaca tak boleh gunalah. Plastik pun tak boleh guna sebab tak ada sifat tu sifat untuk menyerap najis itu tidak ada. Kemudian tahir, sadar yang syarat yang ke-8 tu mestilah benda tu benda yang suci. Tak boleh dia guna batu yang bernajis ataupun dia gunakan ketolan najis yang sudah kering dalam tempoh yang lama tu jadi kerah macam batu, pun tak sah juga sebab dia dikira najis. Kemudian hendaklah benda itu bukannya benda yang muhtaram, bukanlah benda yang dihormati. Sebab tu disebut tentang muhtaram ni tak boleh kita guna. Maksud muhtaram dia dihormati, dia ambil kertas yang ada tulisan ilmu ataupun makanan, roti kering dah lama dah kerah dan dia kesat, boleh tak guna? Tak boleh, sebab dia ada perkara yang dihormati, mat'um, makanan. Jadi tak boleh. Jadi perkara itulah antara syarat utama yang disebut. Jadi dalam zaman kita hari ni, tisu tu antara option yang paling baik lah bagi batu, kertas dan sebagainya. Jadi kertas kita jaranglah orang gunakan. Cuma hari ni yang paling jelas sekali beristinja menggunakan batu ni, aplikasi semasa yang paling kita kata paling sesuai adalah kertas tisu. Jadi kalau dia nak guna kertas tisu semata-mata walaupun air penuh di rumah, tidak ada masalah, sah, hukumnya sah.
dia bukannya macam tayamum. Tayamum ni kena ada situasi tidak ada air dulu barulah sah kita tayamum. Istinja tidak. Istinja walaupun ada air macam biasa, duduk tepi laut, duduk tepi sungai sekalipun, kalau kita nak berpada dengan batu sahaja, yang ni tisu sahaja, maka hukumnya sah. Sah untuk kita buat perkara tersebut. Syaratnya mesti dengan dipenuhi 8 syarat ini. 8 syarat ini. Kita sebut tadi syarat dia tambahan daripada apa yang ada ni. Hendaklah batu yang kita guna itu ataupun ganti kepada batu, perkara yang sama sifat dengan batu itu mempunyai sifat-sifat tadi. Dia berpejal, maksudnya dia sifat dia kesat, dan dia mestilah benda yang suci dan bukanlah perkara yang dihormati. Bukan benda yang dihormati seperti kertas-kertas ilmu dan juga kita kata makanan dan sebagainya. Okey. Jadi dan kita dah sebut zaman kita ni tisu lah, kertas tisu yang paling mudah untuk kita aplikasikan guna. Jadi kalau kita nak gabung antara air dengan batu, maka syarat yang 8 ni tak perlu. Maksud tak perlu ni, kalau contohnya dia guna batu yang mutanajis, kemudian dia susuli dengan air, boleh tidak? Masalah. Maksud boleh di sini, dia dapat pahala ataupun dia dapat afdaliyah tadi. Dia akan mendapat afdal menggunakan batu dan juga air, menggabungkan. Tapi ustaz ni dia guna batu yang bernajis. Ya, walaupun dia guna batu yang bernajis, tetapi disebabkan dia susuli dengan air, dia gabungkan dengan air, maka tak penuhi syarat pun masih mendapat afdaliyah. Ataupun dia guna batu, ataupun dia guna, kita akan tengok syarat pertama mesti sekurang-kurangnya 3. Tapi kalau dalam proses dia ambil option menggabungkan, maka tak ada masalah, walaupun dia cuma sapu dengan tisu tu sekali saja. Sebab apa? Sebab dia menggabungkan. Jadi dalam proses ataupun dalam option yang pertama yang paling afdal tu, gabungan di antara air dengan batu tu, dia pada bahagian syarat-syarat itu dia ada sedikit keringanan. Cuma tak bolehlah hak syarat benda dihormati, tak bolehlah. Itu memang tak kiralah gabung dengan air ke tak gabung ke, tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. Baik, kita pergi syarat yang pertama. Faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun an yakuna bi salasati ahjarin. Syarat untuk sah istinja dengan batu semata-mata, ni kertas tisu semata-mata, zaman kita ni kertas ataupun sebagainya, kain dan sebagainya, semata-mata, ini tidak digabung dengan air. 8 syarat. Syarat yang pertama yang paling penting, ayyakuna bi salasati ahjarin, hendaklah dengan 3 batu. Maksud 3 batu di sini tidak semestinya 3 ketul batu, ataupun tidak semestinya 3 helai tisu. Sekiranya batu itu besar ataupun tisu itu dia besar, dia punya cebisan dia, kita gunakan 3 penjuru yang berbeza daripada batu yang besar itu juga sah. Sebab dia bukan masalah 3 ketul batu ataupun masalah 3 helai kertas ataupun kain. Yang penting dia nak 3 sapuan. 3 kita sapu tu, kita guna tu 3 kali pada sudut yang berbeza-beza. Maksudnya tak bolehlah guna tempat yang sama, sebab tempat yang sama tu dah bernajis. Jadi kalaulah batu itu besar ataupun kain itu besar, jadi kita guna 3 penjuru yang berbeza, sudah menepati syarat yang pertama. Itu maksud, itu huraian yang pertama. Yang keduanya, untuk bab 3 kali sapu ni kita kena ingat, contoh biasanya yang paling mudah bagi situasi yang mudah untuk guna batu dan ketika selesai dia kencing. Kencing ni biasanya sifat dia cecair ataupun najisnya tu tidak terlampau besar. Jadi lepas dia kencing, mungkin lembapan daripada najis yang keluar tu, cecair tu cuma sikit saja di hujung tempat keluar itu. Jadi kadang-kadang guna selai batu, selai tisu pun ataupun seketul batu pun dah selesai dah hilang dah bersih dah tempat tu, dah selesai dah kering dah hilang najis. Air kencing tu sudah habis semua. Jadi macam mana? Tetap wajib diambil batu yang kedua dan batu yang ketiga.
Ini kena ambil lagi tisu yang kedua dan tisu yang ketiga, ataupun 2 lagi penjuru kertas ataupun kain yang kita guna. Sebab apa? Sebab syarat 3 kali sapuan itu adalah syarat yang wajib untuk semata-mata menggunakan batu. Tak kira lah dah bersih 2 kali, ketiga tetap kena ambil lagi satu untuk sapukan. Sebab ini diambil daripada dalil yang sebut secara jelas dengan 3. Jadi bila 3 ni wajiblah untuk dipenuhi. Walaupun pada kali pertama dan kali kedua boleh jadi sudah selesai dan sudah bersih. Itu uraian bagi syarat yang pertama. Syarat untuk kita mesti menggunakan 3 helai, 3 batu ataupun 3 helai kain dan kertas tisu. Okey. Yang keduanya an yunqiyal mahalla. Hendaklah batu itu, proses istinja tu membersihkan. Maksudnya tempat keluar najis tu mestilah hilang najisnya lah. Air kencing tu clear, ataupun bahagian kita panggil dubur itu, tempat keluar itu dipanggil masrubah. Masrubah ni maksudnya bahagian tempat keluar najis di belakang tu lah. Bahasa Melayu ni dipanggil apa? Bahasa sains dipanggil anus ni, lebih kurang gitulah. Tempat keluar tu lah yang dia punya tempat keluar tu, lubang tu. Lubang tu mesti dibersihkan. Maksudnya tidak ada lagi yang masuk bersih tu, ainnya sudah hilang. Maksud ain tu dia tak ada lah jirim-jirim dia lagi. Yang tinggal hanyalah yang hanya boleh dihilangkan oleh air. Sekiranya sudah clear ain najisnya, yang berbaki cuma mungkin warna, ataupun yang berbaki hanyalah bau sahaja, ataupun yang berbaki hanya jirim-jirim yang terlampau halus yang hanya boleh dihilangkan oleh air, itu maksud sudah an-naqa', sudah berlaku bersih. Jadi proses menyucikan itu, proses membersihkan itu mesti berlaku. Dia mesti sampai clear, dia mesti bersih tempat keluar najis. Jadi contoh dia dah guna 1 batu, 2 batu, 3 batu, masih ada lagi ain najis, wajib dia tambah yang keempat. Tadi kita kata 3 tu minimum. Sama ada dah bersih dengan sapuan pertama, kedua, tetap kena lengkapkan 3. Tetapi kalau 3 masih belum berlaku an-naqa', masih belum berlaku bersih tadi, wajib ditambah jadi yang keempat. 4 tak clear lagi, tambah yang kelima. Begitulah seterusnya sampai berhasil dipanggil al-inqa' tadi dia telah bersih dia punya tempat keluar najis daripada najis itu. Yang kita dah sebut tadi, bersih tu maksudnya sudah hilang ke semua ain najis. Sebab guna batu ataupun guna kertas tisu ni dia tidak sama macam guna ayak. Yang guna ayak ni dia boleh hilang semua, bukan setakat ain, dia akan hilang dengan asar. Jadi sekiranya yang berbaki itu cuma asar saja, kesan-kesan sedikit saja yang hanya boleh dihilangkan oleh air, maka dah selesai dah. Dah selesai dia punya tuntutan syarat yang kedua. Itulah berlaku bersih bagi tempat keluar najis itu daripada najis yang keluar. Yang ketiga, wa alla yajifan najis. Hendaklah najis itu belum kering. Kalau dah kering tak ada point lah untuk menggunakan batu. Sebab sifat batu ni dia akan boleh menghilangkan, dia akan boleh membersihkan benda yang masih basah. Tapi kalau dah ketulan itu dah jadi kering. Kering ni biasanya kita nak bersihkan dengan tisu kan dengan batu pun dia tidak berkesan. Maka ketika itu dah hilang syarat yang ketiga. Jadi syarat ketiga tu kalau dah kering, wajiblah kita guna air. Tak boleh tunggu sampai kering lah. Tadi Ustaz kata boleh tangguh. Kita kata boleh tangguh dari sudut istinja itu sendiri. Adapun bila ditangguh menyebabkan najis itu sudah kering dan tidak boleh selesai dengan tisu semata-mata ataupun dengan batu semata-mata, ketika itu wajib kita istinja dengan air. Yang keempat, najis tersebut tidak berpindah, alla yantaqila wala yantaqila. Ini najis tersebut tidak berpindah dari tempat asal keluarnya. Maksud berpindah di sini, kita ada proses semasa. Jadi semasa tu kita tak kira lah, selagi mana dia sedang keluar itu dia masih bergerak proses keluar najis dia, sama ada yang depan dan belakang. Apabila selesai keluar itu, kita tengok. Jadi kita akan dapat tengok basah-basah
kesan daripada najis itu, dia akan ada dah di tempat keluar tu, biasanya di lubang kemaluan kita yang orang lelaki contohnya. Air najis itu, air kencing tu dia ada ke depan tu, basah. Jadi situlah tempat dia panggil selepas daripada najis selesai keluar, saki-baki yang ada di kepala kemaluan kita itu, kita tengok kawasan mana yang basah itu dia panggil kawasan yang basah disebabkan proses keluar najis. Bila dah selesai tempat yang kita cam tempat itu nanti, contohnya tiba-tiba kita tergelincir ke, ataupun kita angin datang ke, tiba-tiba tempat najis itu yang basah itu dia bergerak. Jadi dia bergerak ni bukan sebab proses keluar, tapi dia bergerak selepas daripada sudah selesai khuruj, selesai najis dah selesai keluar, dia pergerakan berlaku selepas itu. Ini syarat yang ini mesti tak berlaku begitu. Kalau kata dah bergerak, dia berpindah daripada tempat yang dia dah tetap tadi, yang dia dah selesai keluar najis, kemudian kita dah tahu dah nampak dah kat mana yang najis itu, tiba-tiba berlaku pergerakan walaupun masih lagi dalam limit kepala kemaluan, disebut dalam hasyiah, disebut dalam syarah, wajib sudah kita guna air. Itu maksud syarah kepada intiqal, dia berpindah daripada tempat dia keluar tadi dan dia dah selesai dah stabil dia tu, tiba-tiba berlaku perpindahan, dia bergerak walaupun masih dalam limit, sudah wajib menggunakan air. Tapi kebiasaannya bila kita baru selesai dan tak berlaku apa-apa pergerakan badan kita secara yang pergerakan yang besar ni, biasanya dia tak akan berlaku pergerakan apa-apalah. Jadi dia masih daripada posisi yang dia keluar tadi, masih lagi tempat yang masa proses keluar najis tu, itu sahajalah tempat yang kena. Dekat situ sahaja yang dia masih berada di tempat dia, maka tidak ada masalah. Masih lagi masih comply lagi, masih lagi patuh lagi lah pada syarat yang keempat. Yang kelima, wala yatra'a alaihi akharu. Jangan datang ke atas dia benda lain, sama ada benda itu bersih, sama ada benda itu najis, sama ada benda itu kering, sama ada benda itu basah. Kalau kata dah selesai kita qada hajat, tiba-tiba contohlah hujan, contoh dari padang pasir, jadi hujan turun kena tepat di atas najis yang keluar tadi. Ketika tu wajib guna air lah, dah tak boleh guna batu semata-mata, wajib guna air. Ataupun datang bercampur benda yang asing itu, sama ada benda cair ataupun najis dan sebagainya. Okey, tidak muncul sesuatu yang lain. Kat ni ada nota kaki dia sebut, maksudnya najis tersebut tidak bercampur dengan sebarang benda lain yang suci, yang basah, melainkan kecualilah kalau peluh saja, itu peluh dimaafkan. Dan najis tersebut juga tidak bercampur dengan sebarang najis yang lain, sama ada najis yang asing tersebut masih basah ataupun telah kering. Itu clear lah, syarat dia tak boleh, dia mesti semata-mata najis yang keluar itu saja, jangan bercampur benda lain. Bila bercampur najis itu dengan benda lain selain daripada peluh dirinya sendiri, maka ketika itu wajib menggunakan air, sudah tidak boleh menggunakan batu semata-mata. Kemudian yang keenam, najis tidak melepasi safhahnya dan hasyafahnya. Ini dia ada hubung kait dengan yang kata berpindah tadi. Limit kita, border dia ialah kalau lelaki kepala kemaluan tu, dia bagi hasyafah. Jadi semasa najis tu keluar, semasa dia keluar, kemudian kita tengok semasa keluar tu dia meleleh dan dia bergerak. Ini semasa keluar najis tu dia bergerak di kawasan kepala kemaluan tu, itu masih lagi tidak dikira berpindah. Sebab apa? Sebab proses basahnya itu ataupun terkena najis itu disebabkan proses keluar. Jadi selesai dah dia kencing, selesai dah dia qada hajat, jadi kawasan itu saja yang basah ataupun terkena ketika sedang mengeluarkan najis itu dikira belum berlaku intiqal. Okey, tapi tiba-tiba dia bergerak, berpindah najis itu kepada tempat lain walaupun masih dalam border dia, itu kita kata tadi dah hilang syarat, dia dah kena wajib dengan air.
Dan sekarang ni ketika proses keluar itu sendiri, ketika proses itu najis itu sudah merebak keluar daripada border. Ketika tengah keluar tu najis tu dah terpancut dan kena tempat lain. Masuk kena tempat lain tu dia dah meleleh sampai lepas kepala kemaluan lelaki ataupun bahagian punggung itu disebut ketika kita bercangkung. Safhah ni bila kita bercangkung kawasan itu terbuka. Ketika kita berdiri dia tertutup balik, dia panggil safhah. Bukan semata-mata tempat lubang keluar tu. Kiri kanan lubang itu yang bila kita duduk dia tertutup, bila kita berdiri dia tertutup, bila kita bercangkung dia terselak terbuka, tu dipanggil safhah. Najis tu dah lebih keluar, dah terpancut ataupun dah terpercik kena luar daripada itu, maka semua tu dah wajib kita guna air. Itu maksud tidak melepasi. Ketika sedang kencing tu sendiri dia dah masa kencing tu najis tu dah meleleh keluar daripada kawasan kepala kemaluan. Wajiblah guna air ketika tersebut. Dah tak sah untuk kita guna tisu sebab hilang syarat yang keenam. Jadi dalam nota kaki tu disebut maksud hasyafah itu ialah kepala zakar bagi orang lelaki. Adapun orang perempuan yang belum berkahwin disebut itu disyaratkan agar air kencing tidak melepasi bahagian kemaluannya yang terzahir ketika duduk. Bila kita bercangkung lah, maksud duduk ni bercangkung. Jadi kawasan yang terbuka itu najis tu masih belum lepas kawasan itu. Adapun bagi wanita yang sudah berkahwin, maksud janda ni yang telah berkahwin lah, air kencingnya hendaklah tidak melepasi kawasan masuk kemaluan lelaki sewaktu hubungan suami isteri. Maksudnya najis tu tidak masuk sampai kawasan situ. Kalau kata dah masuk kawasan situ, hukum dia dah wajib lah. Wajib kita menggunakan air. Dah tak boleh lagi beristinja dengan batu. Itu syarat yang keenam, tidak melepasi kawasan safhahnya dan juga hasyafahnya. Yang ketujuh, syarat yang ketujuh ni sebenarnya boleh masuk sekaligus dalam syarat yang kelima tadi. Cuma Cik asingkan sebab tadi nak sebut tidak bercampur dengan najis yang lain. Jadi yang syarat kedua tidak terkena air. Jadi kalau kata najis yang di kawasan kemaluan tadi terkena air, maka dah bercampur dengan air, dia akan menyebabkan sudah menjadi mutanajis. Dibagi contoh, kawasan kepala kemaluan itu sudah basah, dia baru kencing. Jadi air kencing itu kena saki-baki air yang sedang berada di kepala kemaluan. Maka ketika itu dah tak boleh kita guna batu. Sebab najis itu sudah bercampur dengan air. Ataupun ketika sedang kencing tiba-tiba air kena ke kawasan, titisan-titisan air kena kepada kawasan kepala kemaluan juga bercampur. Kecuali kalau jumlah air yang kena itu jumlah air yang cukup untuk membersihkan. Yang tu tak ada masalah lah sebab dah bersih dah dengan sebab kena air. Maksud kena air ni biasanya situasi tu air tu sikit-sikit percik masuk kena. Jadi ketika tu wajib kita menggunakan air untuk beristinja. Dah tak boleh guna batu sahaja. Yang ke-8, batu-batu yang digunakan itu mestilah batu yang suci. Itulah mestilah batu yang suci. Kat nota kaki tu ada disebut sikit itulah najis tersebut sama ada kawasan yang terkena najis tidak boleh terkena sebarang cecair lah, sama ada sebelum beristinja dengan batu atau selepasnya. Maksudnya kawasan tu sudah asal basah dah. Benar bila dia kencing ataupun dia buang air, maka najis tu dah bercampur dengan air yang ada dekat tempat keluar najis tadi. Maka ketika tu wajiblah dia menggunakan air untuk beristinja. Okey. Inilah 8 syarat yang disebut dalam kitab tentang syarat sekiranya seseorang itu ingin beristinja dengan menggunakan batu semata-mata ataupun hari ini menggunakan tisu semata-mata. Jadi kita ulang sebut poin utamanya ialah nak sebut yang paling afdal kita menggunakan batu dan juga air. Yang ni kita ambil tisu dulu, sapu tempat yang keluar najis itu, kemudian kita susuli dengan air. Itu cara yang paling afdal. Yang keduanya air semata-mata, itu yang kedua afdal. Yang ketiga menggunakan batu semata-mata. Itulah yang mesti cukup 8 syarat yang kita dah baca dan kita dah huraikan tadi. Sekiranya hilang salah satu syarat,
maka ketika itu wajib yata'ayyan, wajib untuk kita menggunakan air. Ada beberapa tambahan sikit lah. Disebut caranya, kaedah dia, kalau contoh bagi yang kita kata bahagian dubur itu, kita ambil batu yang pertama ataupun tisu yang pertama, kita letak tu, kita gerakkan buat macam pusingan. Kita gerakkan, kita bawakan itu, kita pergi pusing macam tu lah. Daripada muqaddam, daripada bahagian depan, kalau kita bercangkung tu, kita gerak tisu tu sampai balik ke tempat kita mula. Tempat kita mula letak, tapi bukannya besar mana pun kan kawasan tu. Jadi kita gerakkan tisu ataupun tu daripada tempat permulaan kita letak dia, kita pusingkan sehinggalah selesai satu round. Kemudian ambil helaian yang kedua, kita letak pula pun daripada tempat permulaan depan tu, kita gerak pusing juga, tapi pusing lawan arah balik. Kalau tadi kanan ke kiri, yang kali kedua ni kiri ke kanan. Pusing sampailah dia sampai balik tempat yang kita start letak dia tadi. Cukup dua. Yang ketiga, kita ambil daripada belakang, gerak tu tak pusing dah, kita gerak daripada belakang, gerakkan ke depan. Kenalah kawasan tempat keluar itu, dan juga tempat kita panggil safhahnya tadi, kena sekaligus kita gerakkan. Jadi bersihlah 3 kali, cukup 3 kali dan bersih. Dan kalau tak cukup lagi, kita ambil lagi sapu lagi. Itu caralah, sebahagian cara kita tak disebut cara. Yang pentingnya apa? Yang penting kita gerakkan. Kalau kita tak buat begitu pun, yang penting berlaku sapuan itu dia menghilangkan najis. Kita sapu pertama, dia tarik keluar satu najis. Sapuan kedua dia bersihkan lagi. Sapuan yang ketiga, keempat, sehinggalah sampai bersih. Itu cara yang dikatakan cara kita ambil batu ataupun kita ambil tisu tu untuk kita istinja dengan menggunakan batu ataupun kertas tisu. Adapun yang lain-lain tambahan rasanya tidak tak ada lagi lah. Cukup kadar untuk kadar yang kitab kita ni supaya kita boleh beramal, dan kita ambil kira dan kita perhatikan syarat-syarat itu. Jadi cukup setakat itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah pada minggu depan kita sambung tajuk seterusnya, syarat fardu wuduk pula. Kita akan masuk tajuk wuduk pula. Selepas wuduk, cerita tentang air begitu, kita akan bergerak lah sikit-sikit. Kita akan bergerak sikit-sikit ikut apa yang dalam muqarrar kitab kita, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi